Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Surah Al-Baqarah. Yang bermaksud bukanlah kebajikan itu kamu menghalakan pandangan kamu ke arah timur dan barat. Kebajikan itu ialah kamu beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada para malaikat, para nabi, dan kamu menunaikan kewajiban harta benda yang kamu sayang dengan menyumbangkan harta benda itu kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan dan bantuan di kalangan kaum keluarga, anak-anak yatim yang kehilangan bapanya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang putus belanja di dalam perjalanan musafirnya, dan orang-orang yang meminta sedekah kerana kesusahan hidup, dan hamba-hamba yang perlu dimerdekakan, dan juga orang yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat, yang menunaikan janji apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesusahan hidup, kepayahan, kesuntukan, dan menghadapi kesusahan perjuangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang sungguh bertakwa kepada Allah. Yang dihormati saudara pengurusi, yang dikasihi, yang berhormat Ustaz Firdaus Jaafar, daripada penjara negeri Kedah, dan juga salah seorang pimpinan Dewan Pemuda Pak Pusat, yang ketua PAS kawasan, seluruh pemimpin-pemimpin PAS kawasan, rakan-rakan di Perpakatan Rakyat, Parti Keadilan, DAP, dan termasuk juga Dewan Himpunan Penyokong PAS yang hadir, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian.
apabila kita mengumumkan di dalam ucapan dasar Muktamar PAS baru-baru ini tema negara berkebajikan, maka kita mendengar membaca pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional membuat kenyataan yang bercampur-campur macam sahab yang bercampur naik dan turun. Ada pemimpin UMNO yang mengatakan PAS sudah tiru UMNO, dan ada pemimpin UMNO yang mengatakan PAS sudah meninggalkan perjuangan Islam. Adakah bermakna kita nak tiru UMNO kerana UMNO meninggalkan perjuangan Islam? Tidak sekali-kali. Kita tetap bersama dengan perjuangan Islam, meneruskan perjuangan Islam. Apa yang kita isytiharkan negara berkebajikan adalah sebahagian daripada perjuangan kita, perjuangan politik Islam yang bukan sahaja melibatkan orang Islam, termasuklah melibatkan masyarakat majmuk, berbagai bangsa dan berbagai-bagai agama. PAS mempunyai perlembagaan. PAS tidak boleh keluar daripada perlembagaan. Perlembagaan PAS menyatakan bahawa hukum yang tertinggi bagi PAS Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Ayat yang panjang yang saya baca tadi adalah menerangkan konsep kebajikan dalam Islam. Jangan hentam melulu kalau tak tahu. Kalau kita hentam tak tahu, orang tahu kita bodoh, kita jahil dan bebal. Quran menjelaskan bahawa konsep kebajikan dalam Islam berbeza dengan welfare state, negara kebajikan yang diamalkan di beberapa negara barat seperti di England dan lain-lain. Memberi pendidikan percuma, rawatan percuma, subsidi kepada anak-anak yang menyusu dan sebagainya. Itu hanya satu juzuk saja daripada yang disuruh oleh Islam. Konsep kebajikan dalam Islam memberi makna yang menyeluruh, sebagaimana menyeluruhnya ajaran Islam itu. Bukan sahaja dalam hubungan manusia dengan Tuhan, termasuklah hubungan manusia dengan sesama manusia. Bukan saja orang Islam, termasuklah berbagai-bagai bangsa dan berbagai-bagai agama. Dan termasuklah hubungan manusia dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi, hasil-hasil pertanian, galian, darat dan laut, sumber-sumber alam dan alam sekitar, di mana kebajikan Islam merangkumi semua perkara ini. Ayat yang saya baca tadi menegaskan bahawa kebajikan dalam Islam mengandungi 3 konsep yang penting. Yang pertama iman, yang kedua amal yang soleh, dan yang ketiga akhlak yang mulia, perangai yang baik. Beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Dengan kita beriman seluruhnya, dengan makna seseorang yang mengerjakan kebajikan itu mengikut Islam ada perhitungan dosa dan pahala.
bukan kerana politik semata-mata, bukan kerana undang-undang negara semata-mata, kerana berimannya kepada Allah, Rasul dan seluruh ajaran Allah dan Rasul yang terkandung di dalam ajaran Islam yang menyeluruh. Dalam perkara ini Pak tak boleh ikut UMNO. Kerana UMNO semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, haji umrah lebih banyak dari kita sebab dia duit banyak, sumbangan dia banyak. Tapi politik tak ikut Islam, tadbir negara tak ikut Islam, kerana dia menghayati ajaran yang memisahkan politik daripada Islam. Islam kepada UMNO meneruskan apa yang diamalkan oleh British. Islam hanyalah satu agama yang dia tadbir di bawah pejabat agama, Jabatan Agama Islam, macam Jabatan Hutan, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, Jabatan Hayawan. Agama tak lebih dari itu sebagai satu jabatan. Sedangkan Islam adalah mentarbiyah seluruh. Di sinilah maka UMNO tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dengan Islam, kerana dia menghayati Islam yang diamalkan di zaman British dan meneruskan perjuangan itu. Di sinilah pas tak boleh ikut UMNO. Kita mesti faham di mana perhitungan dosa dan pahala inilah menjadi asas kepada negara berkebajikan yang kita perjuangkan. Sebelum nak menegakkan negara berkebajikan itu, pemimpin-pemimpin mesti bersih, tak rasuah, tak menipu rakyat, ada perhitungan dosa dan pahala. Dia tidak jadikan harta negara harta kepunyaan dia. Harta negara adalah amanah yang diberikan kepadanya. Sebahagian harta negara adalah untuk rakyat, bukan sebahagian besar untuk dibagi sama-sama dia dan kroni-kroni dia. Hanya sebahagian kecil saja untuk rakyat. Firman Allah Ta'ala, ini Quran, bukan rekaan pas. Wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniyati minkum. Dan apa-apa harta negara yang diberi oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW yang memimpin kerajaan Islam. Nabi menjadi contoh pemimpin kerajaan Islam. Maka harta itu bagi Allah dan bagi Rasul hendaklah dikendalikan dengan ajaran Allah yang diamalkan oleh Rasulnya. Bagi kaum keluarga, bagi anak-anak yatim, bagi orang-orang miskin, dan orang-orang yang putus perbelanjaan di dalam perjalanan, supaya harta tidak berpusing di kalangan orang-orang yang tertentu saja. Apa yang jadi masalah kepada kita hari ini? Tanah air kita dikurniakan hasil yang banyak. Minyak ada, gas ada, kelapa sawit ada, getah ada, biji timah ada, bermacam-macam bahan.